Kami sangat berharap Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang boleh menerima all same, cuma berbeza menui. Kalau Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang menerima golongan, saya yakin Malaysia akan menjadi sebuah negara yang lebih aman, yang lebih gembira, maju dan juga recognition. Baru-baru ini beredar video yang menunjukkan seorang lelaki Batu yang meluahkan perasaannya inginkan Malaysia memberi kebebasan dan juga membela mereka. Dengan kebebasan mereka, mereka mengatakan bahawa Malaysia akan jadi aman dan bertambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah beri kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang songsang. Sahabat semua, sekarang ni dunia makin tenat dan juga nafsu manusia pun terbalik. Ada golongan yang mendakwah naluri mereka terkurung dalam diri yang salah. Malah aku nampak macam lelaki, tapi dalam aku perempuan. Perangkap dan badan orang yang salah. Yang lelaki suka kepada lelaki, yang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan dan sebagainya. Songsang, tunggang terbaliklah. Sampaikan nak main bola pun sibuk nak tunjukkan sokongan songsang mereka kepada dunia. Apakah pesanan wasiat baginda Nabi SAW kepada golongan seperti ini dan juga kepada kita semua? 1400 tahun yang lalu Nabi SAW telah pun mewasiatkan kepada kita kerisauan wujudnya golongan songsang seperti ini dan sebagainya, dan Nabi memperingatkan kita dengan kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut, yang mana kaum Nabi Lut ni adalah manusia yang suka sesama jenis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna akhafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Dia bermaksud sesungguhnya yang paling aku takut ditimpa kepada umatku adalah amalan kelakuan seperti kaum Lut. Golongan songsang Batu ni sebenarnya telah pun wujud zaman Nabi Lut, yang mana mereka lelaki suka kepada lelaki, suka kepada yang di luar tabi'i dan sebagainya. Tetapi manusia Batu seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun azab mereka dan lenyapkan mereka di muka bumi. Yang tinggal hanyalah tanda-tanda bekas-bekas kewujudan mereka di muka bumi ini, untuk kita ambil peringatan, untuk kita ambil pengajaran. Apa yang telah mereka lakukan adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Allah nak bagi kita tengok, Allah nak bagi kita ambil pelajaran. Inilah manusia yang pernah ingkar, yang mana kelakuan mereka di luar tabi'i, di luar sifat seorang manusia, di luar fitrah manusia. Mereka mendahulukan nafsu mereka berbanding akal mereka. Hari ini kita masih boleh saksikan, masih boleh tengok apa yang telah menimpa kaum Nabi Lut, dan tanda kekuasaan Allah, tanda azab Allah. Dan sebenarnya golongan Batu ini telah pun lenyap, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun azab. Tetapi pada hari ini ia wujud kembali. Wujud bukan nak sorok-sorok, sembunyi-sembunyi, tetapi wujud dengan terang-terangan, siap buat demonstrasi dan menuntut hak mereka. Sedangkan Allah telah menciptakan, menyediakan nafsu dan keinginan pada tempatnya. Sebaik-baik pasangan untuk manusia, lelaki pasangannya adalah wanita, wanita adalah pasangannya lelaki. Boleh kahwin, dan bila lelaki dan wanita kahwin, maka akan lahirlah generasi baru. Itulah fitrah, sesuai dengan keadaan kehidupan seorang manusia yang punya akal. Allah yang ciptakan kita manusia yang punya nafsu, Allah jugalah yang jadikan kita berpasang-pasangan dan menjauhkan diri daripada perkara yang di luar tabi'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, atatuna dzukran minal alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Yang bermaksud, patutkah kamu melakukan hubungan sejenis dengan lelaki daripada kalangan manusia, dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal daripada istri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Keinginan kebanyakan haiwan. Sahabat semua, apakah golongan Batu ini tidak memikirkan dan terus melakukan perbuatan yang keji ini, padahal mereka sendiri wujud dengan perkahwinan ibu dan juga ayah mereka, sedang mereka membuat hubungan sejenis sesama lelaki dengan meninggalkan isteri ataupun suami pasangan mereka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka dengan perkahwinan. Sahabat semua, Allah ciptakan akal bagi malaikat tanpa nafsu syahwat. Allah ciptakan bagi binatang syahwat tanpa akal. Allah ciptakan bagi manusia pula akal dan juga syahwat sekaligus. Apabila manusia nafsu syahwatnya mengalahkan akal sihatnya, jadilah ia lebih rendah daripada binatang.
Dan apabila akal dan keimanan manusia mengalahkan syahwatnya, maka jadilah ia lebih tinggi darjatnya daripada malaikat. Sahabat semua, jika golongan songsang seperti ini terus membiak, maka hancurlah generasi kita. Golongan seperti ini dah melampaui batas sama ada daripada aspek logik dan juga hukum yang ditetapkan. Mereka melakukan perbuatan dosa itu yang tidak pernah terlintas dalam fikir seseorang pun sebelum ini untuk berbuat demikian. Kita terangkan dan juga kita tentang bukan sebab kita benci, tetapi sebab kita sayang. Kita tidak mahu generasi akan datang hilang tak tentu arah akal fikir mereka. Justru saya meniru pihak berwajib, NGO dan sebagainya, buatlah tindakan yang boleh menyelamatkan mereka, membimbing mereka kembali kepada fitrah sebagai seorang manusia. Dan juga ia perlu peranan ibu bapa yang mengawasi keadaan anak-anak mereka. Perubahan fizikal dan juga emosi anak-anak perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala batu ini dapat dibendung. Sahabat semua, sebagai ibu bapa kita perlulah juga memantau anak-anak dengan cara memeriksa telefon mereka, berkenalan dengan rakan-rakan mereka, cuba memahami peribadi mereka, dan adanya tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala songsang ini. Saya harap semua pihak haruslah bersatu padu bagi membendung gejala luar tabi'i ini. Sikap masyarakat yang memandang dengan isu berkenaan haruslah dikikis agar masyarakat bebas daripada gejala songsang. Sahabat semua, elaklah daripada kemurkaan Allah. Jika Allah hendak menimpakan musibah azab kepada sesuatu kaum, bukan hanya golongan songsang sahaja yang kena, tapi semua kita pun akan terpalit. Jadi sama-sama beringat, sama-sama mencegah agar generasi kita pada masa akan datang akan terus terjaga. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.